Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 16 November 2021 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Juzuk yang ke-22. Perbincangan kita bermula ayat 37 sehingga 40 insya-Allah. Ayat 37 sehingga ayat 40 dan juga sedikit huraian tentang ayat yang lepas. Ayat 36. Baik para pelajar sekalian, tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini berkisar tentang perkahwinan antara Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harithah. Kemudian takdir Allah Azza wa Jalla, mereka akhirnya berpisah kerana ada satu lagi syariat perundangan yang sedang menanti, iaitulah syariat nak membatalkan sistem anak angkat sebagai anak. Oleh kerana perkara ini berkait dengan isu yang besar, setelah menjadi satu adat di zaman jahiliyah dulu, maka nak membatalkan adat ini, kata orang, dicabut daripada akar umbi. Bukan ditebang pokok je, akar umbi dicabut. Maka Allah Subhanahu wa taala kahwinkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tamat iddah itu, semata-mata nak mencabut kepahaman bahawa anak angkat itu sebagai anak. Jadi ini dikatakan satu syariat yang besar berlaku. Syariat ini ialah berat jugalah bagi masyarakat, sebab sudah sebati dengan sifat mereka. Anak angkat jadi anak. Allah Ta'ala tak serah kepada sahabat yang menguruskan masalah ini. Allah Ta'ala letak di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk membatalkan adat ini. Alhamdulillah, adat ini telah digazet. Tidak ada lagi siapa yang berani boleh mendakwa anak orang sebagai anak dia, bini anak angkat sebagai menantu, la. Jadi jelaslah kepada kita, sistem yang dipahami oleh jahiliyah itu telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan mengikut undang-undang syariat Islam. Baik para pelajar sekalian, kita akan pergi kepada perbincangan kita. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, tengok muka surat 913. Tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. Yang Rumi cari ayat. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada perbincangan insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه أن تخشاه
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Balik kita kepada ayat kita, ayat yang ke-37. Wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjak wattaqillah. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya, jangan engkau ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi ayat ini panjang juga hikayat dia, iaitulah hikayat tentang apa yang berlaku kepada Zaid bin Harithah dan isterinya Zainab binti Jahsh. Baik para pelajar sekalian, oleh kerana perbincangan kita yang lepas ada tertinggal sikit, iaitu ayat 37, 36. Undur balik satu ayat. Ayat wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah harus, maknanya tak boleh, tidak harus di sini. Tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Tengok ayat ini masih lagi mengekalkan mukminin wala mukminatin. Sebab apa? Sebab ayat 35 telah menyenaraikan 10 amalan, 10 perkara untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, diasingkan dua-dua. Jadi ada amalan yang 10 itu bersifat wajib dan ada yang sunat. Dalam amalan yang 10 itu ada yang wajib, ada yang sunat. Maknanya yang wajib kita kena buat, yang sunat boleh pilih. Sebelum daripada ayat ini, Allah Ta'ala juga beri pilihan kepada siapa? Kepada isteri-isteri Nabi, nak pilih siapa? Nak pilih siapa? Nak pilih duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nak pilih kehidupan kemewahan hidup dunia. Maka dalam ayat ini, ayat 36 ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kata ada perkara yang boleh pilih, ada perkara yang tidak ada pilihan kecuali istislamulillah, semata-mata akur dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Allah Ta'ala bagi pada menetapkan
Apabila Allah Ta'ala iza qadallahu wa rasulu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka tidak mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Bila Allah dah tetap, kamu tidak ada pilihan. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Jadi kalau kita kata, tengok ni, tengok huraian 1455, sekali lagi kita tengok. Menurut ahli tafsir, tatkala baginda meminangkan sepupunya Zainab binti Jahshin, sepupu dia ni di sebelah ibu, sebelah mak, untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah, Zainab telah menolak. Asalnya Zainab tak nak sebab tidak sekupu. Zainab ni dikira bangsawan, Zaid hamba. Maknanya asalnya begitu. Lalu turun ayat ini, Zainab, kamu tidak ada pilihan. Akur dengan apa yang telah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Zainab pun menyatakan persetujuan, lalu berkahwin dengan Zaid. Dia setuju kahwin dengan Zaid. Ayat ini menegaskan suatu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin di dalam segala urusan hidupnya, iaitu tidak harus, maknanya tidak harus dengan mana tidak boleh. Kita ni kalau bahasa kita kita kan belajar wajib, sunat, makruh, harus, haram. Harus di sini bukan makna harus dengan makna boleh. Harus makna tidak harus dengan makna tidak boleh. Kadang-kadang bahasa Malaysia ni perlu juga pada pendetailan. Tidak harus maknanya tidak boleh. Tidak boleh. Gitu lebih baik. Tidak harus bagi seorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bagi sinopsis, undur ke belakang sedikit. Dia panggil munasabah ayat ini. Setelah Allah Ta'ala bagi pilihan kepada isteri-isterinya nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nak ambil harta dunia, bolehlah pilih. Boleh pilih, kemudian akan diberi sagu hati dan sebagainya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala pilih kepada Allah Ta'ala puji 10 sifat ketaatan kepada Allah Ta'ala untuk laki-laki, untuk wanita. Dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan bercakap benarnya, dengan qanitin, banyak berlakukan ibadat, sedekah. Maka dalam pilihan itu, dalam ayat itu ada pilihan. Maknanya masih ada ruang yang ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunat. Maka ayat ini, ayat 36 ini mengatakan bahawa kalau Nabi bagi pilihan, boleh pilih. Tetapi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi arahan, maka tidak ada pilihan. Ingat, mana-mana perbuatan amalan yang Nabi kita beri pilihan, Nabi bagi galakkan, mau buat ini dapat pahala ni, maka kita kata itu pilihan. Saya nak, contohnya solat sunat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita solat sunat qabliyah, ba'diyah, yang Abu Anas namakan dia itu projek mega. Dan tuan-tuan tahu dah istilah kita projek mega kan. Maka itu kita boleh pilih. Saya tak nak projek lah Ustaz, saya kaya dah pahala, tak payah buat. Ikutlah, awak punya pasal lah kan. Tapi dalam perkara yang wajib, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Bukan sekat tak ada pilihan, langgar juga. Tengok, yang ketiga, wa may ya'sillaha wa rasulahu.
arahan Allah, arahan Nabi SAW yang bersifat wajib, kamu langgar juga, faqad dhalla dhalalan mubina, kamu telah sesat daripada jalan yang benar. Jadi ayat ini para jemaah sekalian nak menjelaskan hukum ikhtiar, pilihan itu bukan semua benda boleh pilih. Ada perkara yang kita dibenarkan memilih, ada perkara yang tidak ada pilihan. Macam dalam bab solat, Allah Ta'ala kata wa aqimus salah. Nabi SAW telah menjelaskan kewajipan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tiba-tiba kita kata aku tak nak solat, boleh? La. Dalam perkara hudud, Allah Ta'ala telah tetapkan hukumannya sekian-sekian. Tiba-tiba kita mari, kita kata tak comel hukum hudud. Kita comelnya hukum elok rek orang putih. Kita kata hati-hati cakapan awak. Kalau dia menentang hukum hudud, bermakna orang itu kufur. Tapi kalau setakat dia tak mampu nak buat, dia kata kita tak mampu nak buat, tapi masih lagi bercita-cita nak buat, orang ni masih lagi dalam skop orang beriman. Tetapi kita cuai, mana orang beriman yang lemah, berdosa kita sebab tidak mengatakan, tidak mengambil hukum Allah sebagai hukum, undang-undang. Kita kena tengok kategori. Jadi, maka yang jadi wajib di sini, apabila Allah SWT telah jatuhkan hukuman, tidak ada lagi pilihan. Tidak ada lagi pilihan bagi sesiapa sahaja. Baiklah para pelajar sekalian, itu ayat yang lepas. Sekarang ni bila bertembung di antara sunnah Nabi SAW dengan cakapan orang lain, kita nak pakai yang mana? Bila berlaku, ini sunnah. Yang ini bukan sunnah. Jadi kita kena ambil yang sunnah Nabi SAW. Dalam ibadat kita sudah wajib. Dalam kehidupan kita pun ini sunnah, yang ini adab biasa. Jadi kalau boleh kita beramal dengan sunnah walaupun dalam perkara jibili, perkara kehidupan kemanusiaan biasa pun lebih baik, sebab dengan kita ikut sunnah kita boleh pahala. Itulah pilihan-pilihan, ada yang tak boleh dipilih. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada ayat kita, ayat 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. Setakat dulu. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam, dan juga yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya. Siapa dia? Zaid bin Harithah, yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW dan dijadikan anak angkat. Dia ni anak angkat. Nabi merdeka, dia hamba. Maka kata di para ulama, ayat ini mabda' prinsip nak membatalkan anak angkat bukan anak, dan nak menolak segala diayah yang dimainkan oleh munafikin bahawa Nabi SAW berkahwin dengan siapa? Dengan menantu. Mana ada orang kahwin dengan menantu lain pada Muhammad? Oh, munafikin attack. Dia ialah kerja munafikin. Saya berteropa masa tu, nama dia munafikin. Maka puak-puak ni lah yang buat kerjanya. Maka dia telah main perli Nabi macam-macam. Kata Al-Imam Ibn Hajar, lam takhtalifir riwayat, tidak ada riwayat yang berbeza. Maknanya satu riwayat sahaja bahawa ayat ini nazalat fi qissati Zaid wa Zainab. Ayat ini turun berbincang tentang Zaid dengan Zainab. Jadi tak ada masalah. Maknanya jelaslah kepada kita ayat ini. Allahu Akbar. Bila Nabi SAW berkata kepada anak angkat dia Zaid, siapa dia Zaid ni? Zaid ni Allah Ta'ala letak an'amta alai, orang yang engkau beri kebaikan kepada dia.
Apa yang baiknya? Yang baiknya daripada awal lagi sebelum Islam, Nabi dah buat baik dia, merdekakan dia, jadi duduk di rumah Nabi. Bahkan letak pula bin Nabi tu, Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila sampai Islam, Zaid di kalangan hamba yang pertama masuk Islam. Zaid ni hamba minal mawali. Zaid orang pertama masuk Islam di kalangan hamba. Kita dah bagikan kategori. Apa dia kategori? Laki-laki yang pertama Islam, Abu Bakar. Wanita yang pertama Islam, Sayyidah Khadijah. Kanak-kanak, Ali. Remaja, Ali. Hamba, Zaid. Ada juga orang nak ambil detail. Siapa dulu? Kita kata tak usah carilah. Lebih baik, lebih harmoni, kita letak kategori. Kita letak kategori supaya tidak nampak Abu Bakar dulu ke Khadijah dulu. Sudah pastilah Sayyidah Khadijah dulu, dia di rumah. Dia yang bawa Nabi pergi jumpa Warakah dan lain-lain lagi cerita. Tapi kalau kita letak kategori kan lebih senang. Tak payah nak cari siapa. Sibuk-sibuk nak pergi korek buka sejarah tarikh lah. Abu Bakar lelaki, Sayyidah Khadijah wanita, Ali remaja, Zaid hamba. Habis. Itu dia panggil an'am ta'ali. Orang yang kamu buat baik pada dia. Siapa dia? Zaid. Kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat law kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katiman syai'in mimma unzila alaihi. Kalaulah Nabi nak sembunyi mana-mana ayat yang diturunkan kepadanya, lakatama hadhil ayah. Nasaya dia akan sembunyikan ayat ini, sebab ayat ini cerita hak Nabi. Dan memang susah pun nak lawan buat munafik ini, nak menghadapi di ayah yang dimainkan oleh munafik ini berat. Baik. Nabi bila Zaid datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, saya tak boleh duduk lagi dengan Zainab. Tak sekupu, maknanya duduk pun tak bahagia. Zainab kata dia ni orang bangsawan. Zaid hamba. Maka akhirnya Zaid datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak berpisah dengan Zainab. Tengok ayat tu. Bila orang ni mari nasihat, ingat baik, kita sebagai penasihat jangan mudah-mudah suruh orang bercerai. Jangan mudah-mudah suruh orang bercerai. Habis kita damaikan dulu. Sebab tu Nabi kata, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Zaid, jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah. Ai la tutalliq imra'atak. Jangan cerai. Wasbir ala isyratiha, sabarlah dengan kerenah dia tu. Wanita ni gitulah. Kalau dia tak suka agak macam-macam dia carilah kan. Wattaqillah, dan kamu takutlah kepada Allah Azza wa Jalla, ai fit talaq. Sebab urusan cerai ni harus tapi tidak digalakkan supaya bercerai. Ada juga ulama tafsir kata wattaqillah, mu takutlah kepada Allah, jangan kata macam-macam ke Zainab. Sebabnya dalam pengaduan itu Zaid kata Zainab ni membesarkan diri. Sebab mentang-mentanglah dia tu keturunan orang hebat di Mekah, bangsawan. Aku ni hamba agak. Dia kata gitulah macam-macam lah awak ni. Maka Nabi nasihat pada dia, Zaid, jangan cerai. Duduk baik-baik. Ittaqillah, jangan kutuk Zainab. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Zainab nampak macam tak apa, selesa sikit, sabar kejap. Ini kata di para ulama, kita sebagai motivator, sebagai ahli mustasyar, sebagai penasihat, jangan mudah-mudah suruh orang bercerai. Nasihat dulu, bimbing dulu, bagi panduan dulu. Kalau tak jadi juga, barulah kita kata tawakal ala Allah. Mula-mula kita kata ittaqillah,
Jangan kelahi, jangan balah. Tapi kalau sudah tak ada jalan lagi untuk menyelesaikan masalah, barulah kita kata tawakkal ala Allah. Di antara ittaqillah dengan tawakkal ala Allah itu satu jarak perdamaian, percubaan untuk mendamaikan. Kadang-kadang macam tu. Orang wanita laki-laki ni ada kalanya tak serasi, tak sesuai. Dalam masalah inilah. Zaman kita ni pula, bahasa ni ada batu api. Batu api ni orang ketiga. Kawan ni dah kahwin, ada pula jantan lain mari sengih-sengih nak. Aku nak kawak lah. Kenapa awak kahwin dengan dia? Oh, mu tak bahagia dengan dia. Dia tak romantis, tak macam-macam dah. Jadi kawan ni pula menunjukkan dia tu macam-macam. Panjanglah cerita dia. Baik. Allah sebut dalam ayat ini, sebenarnya Nabi tahu tak tahu? Sudah ada tidak wahyu yang akan memaklumkan kepada Nabi SAW bahawa Zainab ni akan bercerai dengan Zaid. Di bawah satu hikmah, Allah Ta'ala nak membatalkan sistem anak angkat. Tengok dalam ayat ni. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya. Di sini hati-hati dengan riwayat-riwayat yang tak baik. Dalam ayat ini, wa tukhfi ya Muhammad fi qalbika, ini tafsir yang betul. Kamu sembunyi apa dalam hatimu, ma atla'aka Allahu alaihi min anna Zainaba satakunu min azwajika. Allah Ta'ala sudah wahyu kepada Nabi SAW bahawa Zainab akan dikawinkan dengan Nabi setelah bercerai dengan Zaid, semata-mata nak membatalkan hukum anak angkat bukan anak. Itu yang kita kata beratnya hukuman ini. Nabi terpaksa menghadapi risiko serangan yang dibuat oleh geng-geng munafikin, puak-puak munafikin yang mencari jalan untuk nak memburukkan Islam. Kalau zaman kita ini geng munafikin, geng liberal, geng macam-macam geng ada ni. Nabi tahu ada wahyu dah, peristiwa ni akan berlaku, tapi Nabi sembunyikan dia. Habis kenapa Nabi waktu Zaid datang Nabi suruh nasihat? Nasihat dulu. Sebab Allah Ta'ala tidak tetapkan bila ke peristiwa itu akan berlaku. Tuhan tak kata Zainab akan kahwin denganmu pada bulan 2 tahun depan. Jadi bolehlah bila Zaid nak bercerai, Nabi kata cerailah. Masa tak cukup pula ni. Iddah lagi. Tapi oleh kerana tidak ada limit masa, maka Nabi SAW masih lagi menggunakan pendekatan kalau mereka boleh baik. Nabi kata amsik alika zaujak wattaqillah. Jadi mari ayat Quran ni, wa tukhfi fi nafsika, kamu sembunyikan apa yang kamu sudah tahu. Tahu apa? Sudah tahu, sudah ada wahyu bahawa Zainab suatu hari nanti akan jadi isteri Nabi. Dan mereka macam mana sekalipun akan bercerai. Tapi Nabi sembunyi, wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah. Allah kata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau pula takut kepada cacian manusia, padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti melanggar perintahnya. Yalah, Nabi tak mau dengarlah cerita apa? Cerita geng-geng munafikin mari kacau. Tengok dalam ayat ini Tuhan kata wa takhshan nas, mu takut cakapan orang. Kata di ulama tafsir, annah di sini humul munafiqun, puak-puak munafikin. Mu bimbang ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munafikin akan cakap hamu. Munafikin akan buat macam-macam tuduhan, Muhammad kahwin dengan menantu lah, apa benda punya pelik ni, ajaran apa ni. Tuhan kata tak sedap takut manusia. Jangan takut manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha. Allah yang patut kamu takut. Jangan takut manusia. Maka munafikin kata apa? Muhammad larang orang kahwin dengan menantu, dia sendiri kahwin pula. Allah kata tak sedap dengar buah dia. Jangan dengar cakap munafikin. Wallahu aula bi an takhshahu.
fala tubali bin nas fima ahallallahu lak. Jangan peduli perkara yang Allah Taala ada izin kahwin dengan anak angkat bukan anak. Kita nak membatalkan hukum ini. Jangan peduli dengan kacau, dengan kata-kata munafikin yang menyerabutkan itu. Jangan duduk peduli dengan dia. Baik. Maka Allah SWT, Nabi tak mau buka lagi sebab tak cukup masa. Tapi sudah ada dalam maklumat, dalam hati dia sudah ada maklumat bahawa mereka akan berpisah dan dia akan kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kita bimbang takut munafiki main isu. Jadi dia main lah sekejap. Tengok dalam nota yang panjang dekat bawah ni. Tengok nota 1457. Perkahwinan Zainab dengan Zaid tidak tenteram. Tengok bahasa orang tua-tua terjemah lain, tidak tenteram. Budak-budak kata tidak ngam. Kerana Zainab keturunan bangsawan tidak senang hati kepada suaminya Zaid, seorang bekas hamba. Akhirnya Zaid tidak sabar lagi, lalu pergi mengadu kepada baginda Nabi SAW dan menyatakan hendak menceraikan Zainab. Mendengarkan yang demikian, baginda menyuruh Zaid memelihara isteri itu dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan diri dari sesuatu yang membawa kemurkaan Allah. Jangan duk cakap macam-macam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menegur baginda Nabi SAW berkata demikian kepada Zaid. Sedang baginda telah pun diwahyukan kepadanya bahawa Zainab akan diceraikan oleh Zaid, akan menjadi salah seorang ummahatil mu'minin, isteri dia. Hikmah perkahwinan baginda dengan Zainab ini ialah kerana Allah SWT melalui perbuatan Nabi sendiri hendak membatalkan adat jahiliah yang melarang seseorang berkahwin dengan isteri anak angkatnya. Jadi orang jahiliah dulu sebab bila letak bin dia bakal jadi anak angkat dia lah, jadi isteri kawan tu dah, menantu dia. Baiklah, selesailah kita masalah. Allah kata apa? فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya dengan menceraikannya. Mana Zaid dah habis dah dia punya keinginan untuk bersama dengan Zainab. Tak ada lah. Tidak ada jalan perdamaian. Tak nak. Cerailah. Selesai cerai, tamat iddahnya, apa jadi? Zawwajnakaha. Kami kahwinkan engkau dengannya. Allah Ta'ala kahwinkan Zainab dengan Nabi SAW. Bukan Pak Imam yang kahwin. Bukan jurunikah kahwin, Tok Qadi kahwin. Allah zawwajnaka. Aku kahwinkan kau. Allahu Akbar. Sebab itulah Zainab bila berlaku kes dengan madu-madu dia lain, dia kata kamu, ayah kamu yang kahwinkan, aku Allah yang kahwinkan. Allahu Akbar. Tengok ujian berat yang mereka lalui, tapi mereka mendapat nikmat yang besar. Beratlah ujian tu, tapi nikmatnya zawwajnaka, aku kahwin kamu. Kenapa? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan ke atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya lalu menceraikannya. Bila anak angkat dah berpisah, tidak ada lagi kesalahan. Wa kana amran maf'ula. Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah Ta'ala itu tetap akan berlaku. Tadi nak kata apa adalah, jadi jangan duduk takutlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah bimbang, jangan takut, jangan malu kepada puak munafikin, susah apa dengan geng-geng munafikin itu, biar ke dia lah. Mereka itu memang suka bercakap. Allah kata, tak usah peduli dengan dia. Wa kana amrullahi maf'ula.
qada Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala itu mesti berlaku. Bahawa Nabi SAW dikahwinkan dengan Zainab binti Jahshin. Zainab ramai. Baiklah, tamaklah kita sesalah. Isu Zainab dengan Zaid ini, kalau baca dalam tafsir yang bermasalah, dia akan hurai pelik sini. Wa tukhfi fi nafsika. Mu sembunyi dalam dirimu, sebenarnya Nabi nak ke Zainab. Tengok. Kita baca kata orang Seri Abu Romo. Naik geram dengan riwayat-riwayat yang jahat terhadap Nabi SAW itu. Jangan. Ini semua takdir Allah Ta'ala untuk nak membatalkan satu adab. Baiklah, kita pergi ayat 38. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Tidak ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi SAW dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Jadi tak ada salah, tak ada apa-apa masalah. Anak angkat setelah dikembalikan semula kepada bin ayah dia, tak boleh lagi bin kepada ayah angkat. Menantu angkat juga tidak menjadi menantu, tak jadi menantu. Habis jadi apa? Jadi budak biasa-biasa. Ada anak angkat, menantu angkat. Boleh kita kata menantu angkat. Sebab itulah Allah Ta'ala kata di sini, maka 'alan nabiyyi min harajin. Tidak ada kesalahan untuk Nabi. Sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, perkara yang haruslah Nabi kita kahwin dengan anak angkat dia, tak ada larangan, tidak ada tidak langgar SOP syariat. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap, yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Jadi sudah berlaku juga kepada nabi yang telah berlalu, yakni Allah Ta'ala perluaskan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab perkahwinan seperti sunnah para nabi yang dulu. Dulu nabi-nabi dulu pun berkahwin, Nabi kita sallallahu juga berkahwin. Jangan kata Nabi kita kahwin, Nabi dulu tak kahwin. Lah, Nabi dulu pun ada anak isteri. Jadi sebagai seorang manusia, mereka dibenarkan berkahwin dan kena kahwin. Sebab naluri manusia kena ada keluarga. Wa kana amrullahi qadaram maqdura. Dan ingatlah, perintah Allah Ta'ala itu satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Jadi bila Tuhan nak, dia akan berlakulah. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang ke-39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Nabi-nabi yang terlalu itu adalah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah, serta mereka takut melanggar perintah Allah, dan mereka pula tidak takut pada siapa pun melainkan kepada Allah. Dan cukuplah Allah kepada Allah menjadi penghitung akan segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk untuk membalasnya. Jadi kata Allah Ta'ala sebut di sini, sunnatullah fi ibahah. Allah Ta'ala telah menjadi satu ketetapan Allah Ta'ala bahawa rasul-rasul yang terdahulu juga telah menyampaikan kepada umatnya, membenarkan yang telah dibenarkan oleh Allah, melarang apa yang Allah Ta'ala larang. Mereka juga tidak takut pada manusia, mereka hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan takut. Hadapi keadaan ini dengan
berani. Sebab apa? Jahiliah tu, adat jahiliah kita batalkan. Adat jahiliah mesti dibatalkan. Perkahwinan dengan anak angkat tidak ada larangan. Allah, berat juga ni. Sampai Allah Ta'ala bangkit. Nabi-nabi lain tak takut kepada celaan kaum dia dalam menegak kebenaran. Engkau juga jangan takut. Mari zaman kita ini, para pendakwah jangan takut menyatakan yang benar daripada Nabi SAW. Tapi tuan-tuan kena tahu, berat kita nak menyampaikan kebenaran ini, berat. Apabila menyalahi adat, bila bertembur di antara sunnah dengan adat, para pendakwah kadang-kadang mengambil jalan tengah. Jalan tengah menyatakan yang hak, kita menghadapi cabaran daripada masyarakat. Ini tak ramai. Hak ramainya dia panggil apa ni? Nak menyelamatkan diri. Dia tahu sunnah. Dia tahu ini adat yang menyalahi sunnah, tapi kata orang tak berani angkat kepala. Angkat kepala nak menyatakan sunnah, pop, orang akan pukul atas kepala. Pelik ustaz ni. Pelik ustaz ni. Tak sama dengan orang lain ni. Kenapa? Macam-macam. Bahkan buat tuduhan pula. Ustaz ni sebagai anak derhaka, tak ikut ayah contohnya. Macam-macam dia punya ayah, kita kata tak apalah. Asalkan sunnah itu dimertabakkan, pedulikan kata-kata orang kepada kita. Ini kan penting. Tengok Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi tahu, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illallah. Nabi-nabi dulu tak takut menghadapi kaum dia. Engkau nak takut Muhammad, lagi tak patut. Maka kita belajar daripada sunnah Nabi ini, wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah menjadi penghitung segala apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk untuk membalasnya. Orang kutuk kita, biarnya kutuk. Orang nak kutuk kita, biar dia kutuk. Asalkan kita nyatakan yang benar daripada Nabi SAW. Jadi adat, bila bertemu antara adat dengan ibadat, kadang-kadang kita pergi campur, ibadat jadi adat. Sepatutnya adat tu dimodify jadi ibadat. Tengok dalam masalah ini, masalah berat ini, kalau tidak tak keluar cerita ni. Berat bagi Nabi. Wa tukhfi fi nafsik. Nabi tak buka lagi. Adakah Nabi nak sembunyi? Nabi tak sembunyi. Sifat Nabi tabligh, menyampaikan. Cuma masa tu. Tunggulah bila sampai masa Zaid sudah selesai dengan Zainab. Qadha minha wataran zawwajnaka. Tak sempat Nabi pergi tanya Zainab. Tak sempat Nabi nak hantar peminangan. Tak sempat itu ini, Allah Ta'ala turun ayat Quran, aku dah kahwinmu dengan Zainab. Habis cerita. Allahu Akbar. Zainab bangga. Dia kata apa? Dia kata, ibu bapa, ayahmu kahwinmu, aku Allah yang kahwin. Min fawqi samawat. Allahu Akbar. Aku dikahwinkan oleh Allah daripada 7 langit. Itu di antara kelebihan Sayyidah Zainab. Baiklah para pelajar sekalian. Setelah Allah Ta'ala kahwinkan Zainab dengan Nabi SAW, banyaklah faedah-faedah dia. Banyaklah faedah dia. Bayana annahu kana khaliyan min wujuhil mafasid. Bahawa tidak ada sebarang tegahan nak kahwin dengan anak angkat. Tidak ada sebarang tegahan kahwin dengan anak angkat. Walaupun puak munafiki main isu, kita kata jangan duk main. Mana akhirnya Allah Ta'ala bawa satu ayat yang ke-40 ni, para pelajar. Tengok ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bukanlah Nabi Muhammad SAW itu dengan sebab adanya anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar bagi seorang lelaki. Bagi seorang dari orang-orang lelaki kamu. Tak ada. Nabi kita, Allah Ta'ala nafikan dia ni ayah kepada mana orang laki-laki. Anak laki-laki Nabi ada. Maksudnya bukan Nabi tak ada anak laki-laki, ada, tapi anak laki-laki dia semua mati kecil. Tengok nota di bawah kata apa. Yakni Nabi SAW bukanlah bapa kepada Zaid. Maka Muhammad makan aba ahdi min rijalikum, bukanlah bapa pada orang laki-laki di kalangan kamu, tak ada. Bapa Zaid nama dia Harithah. Walaupun nak Zaid anak angkat Nabi, tetapi anak angkat bukanlah anak sendiri, tak sama. Ayat ini menolak tuduhan kaum kafir dan munafik yang mengatakan Muhammad berkahwin dengan bekas isteri anaknya, sedangkan dia sendiri larang kahwin dengan menantu. Tapi dia buat. Ini jahatnya munafik ini. Allah kata apa? Allah nafikan di sini, laisa Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi tidak ada anak laki-laki yang besar, tak ada. Bukan Zaid, bukan siapa. Kata Imam Al-Qurtubi, lam yuqsad bihadhil ayah. Bukan maksud ayat ini menafikan Nabi tidak ada anak laki-laki. Ada. Anak dia berapa orang? Ibrahim, Al-Qasim, At-Tayyib wal Mutahhar. Kan ada anak Nabi tu, Qasim, Abdullah. Tapi mereka tak hidup sampai jadi dewasa, laki-laki. Semuanya mati kecil. Anak Nabi SAW semuanya, yang laki-laki semuanya mati kecil. Maka Allah Ta'ala Nabi di sini, maka Muhammad aba ahdi min rijal. Rijal tu orang dewasa. Tak ada. Alhamdulillah, selesailah masalah Nabi tidak ada anak yang besar. Jadi Zaid bukan anak dia. Jangan cari. Habis siapa Nabi? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala nabi-nabi. Dia Rasulullah dan penamak bagi segala nabi. Tengok nota di bawah. Setelah itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah serta menjadi kesudahan penamak bagi nabi-nabi seluruhnya. Khatamun Nabiyyin, yakni Nabi yang akhir sekali. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Tak ada Nabi, tak ada Rasul selepas daripada Nabi. Banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan Nabi kita tu akhir Nabi. Di antara hadisnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel dipimpin oleh nabi-nabi. Pemimpin mereka nabi-nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Seorang nabi ini mati, naik nabi lain pula. Wa innahu la nabiyya ba'di. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Tulis hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis Abi Hurairah, wa khutima bin nabiyyun, aku ni penutup segala nabi. Banyaklah hadisnya, saya ambil satu je supaya tidak panjang pencatat nak tulis. Baiklah para pelajar sekalian, akhir ayat ini Allah kata apa? Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan ingatlah, Allah adalah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tahu semua apa yang dia buat. Innallaha muttasifun, sifat Allah Ta'ala yang azali, yang abadi, bersifat dengan ilmu. Kaunuhu aliman, bersifat.
Maknanya tidak sembunyi bagi Allah Ta'ala apa saja perkara yang berlaku. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil ringkasan saja. Tamaklah ayat yang kita bincang hari ini, ayat 37 sehingga ayat 40 dan sedikit ayat yang lepas, 36. Mari kita berpindah pula kepada cerita-cerita yang di Israiliyat, cerita-cerita yang tidak sabit tentang perkahwinan Zainab dengan Zaid ini. Jangan cuba-cuba nak masukkan dalam kisah ini. Jangan. Kalau tidak, nanya. Dia kata Nabi nak ke Zainab sebenarnya tu. Allah yang kahwinkan Nabi. Sebab itu Tuhan tak suruh Nabi berkahwin. Kalau Tuhan suruh Nabi kahwin, orang tuduh macam-macam. Tapi Tuhan kata, zawajnaka, aku yang kahwinkan kau. Aku yang kahwin, bukannya Nabi nak berkahwin. Allah kahwinkan dia. Baiklah, para pelajar sekalian. Merengkahkan masa, kita berpindah kepada Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Beberapa faedah dari sudut pendidikan yang dapat kita kutip dalam 4 ayat ini. Yang pertama, tengok ayat yang pertama, Allah kata, wa istaqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi. Ketika Nabi kata kepada Zaid, amsik alaik, jangan bercerai, duduk baik-baik. Ayat ini fihi istisyaratu zawir ra'i. Setiap orang kena minta pandangan daripada orang yang berpengalaman. Ada kes apa-apa, pergi tanya orang pengalaman, jangan tanya orang yang tak ada kerja. Zaid radhiyallahu anhu istasyaran Nabi. Zaid mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia dengan Zainab ni. Bagaimana dengan Zainab? Maka Nabi sallallahu sebagai orang yang ditanya, dia panggil al-mustasyaru mu'taman. Bila orang minta nasihat kita, maka kita telah menjadi satu amanah ke atas kita, beri nasihat dengan baik. Maka nasihat Nabinya supaya Zaid kekal dengan Zainab. Asal perkahwinan tidak bercerai. Asal perkahwinan. Tapi bila Zaid datang juga bagi tahu dia tak mampu lagi Rasulullah, tak boleh lagi saya nak, barulah kita tengok tak ada lagi ruang untuk berbaik, barulah kita kata bercerai lah. Sebab cerai itu pintu terakhir. Dalam bahasa Arab kata akhirul ilaji al-kay. Ubat terakhir penyakit ini cerai. Kalau duduk lagi menderita kita duduk lagi. Duduk dengan isteri tak mau bercakap. Isteri pula tak selesa dengan kita. Kenapa kita duduk dengan orang yang tak suka dengan kita? Cerailah, cari orang yang suka, Pak, ramai kan. Baik, itu yang pertama. Maknanya setiap orang yang diminta nasihat, nasihatlah dengan baik. Jangan pula kita kelentor oleh kerana kita ada masalah, kita bagi nasihat tak betul pada orang. Nanya kepada orang kau. Orang tu percaya kita pula kena pada dia. Jangan. Sebab itulah dealer-dealer, penjual ni, wakil-wakil penjual, bila orang tanya awak, kereta yang awak jual ni molek ke tak? Cakap betul-betul. Sebenarnya kalau pada pandangan saya, ilmu saya, pengalaman saya, kereta ni tak molek. Sebab tu kita jual dengan harga murah. Oi, orang apa? Tengok. Mula nak beli dah. Jangan. Kalau orang tanya, jawab betul-betul. Kecuali dalam peperiksaan, jangan jawab. Dalam periksa orang bertanya, Ustaz, tak jawab ilmu berdosa Ustaz? Ya, berdosa. Soalan ni apa jawapan dia? Ketuk pulah telinga lah awak. Tunggu luar kelas. Aku jawab, mu jawab periksa dulu, lepas ni aku jawab. Allahu Akbar. Baiklah. Yang kedua. Falamma qada Zaidum minha wataran. Bila Zaid sudah cerai isteri dia, telah tamat iddahnya, zawajnaka, kami kawinkanmu, hei Nabi Rasulullah, kami kawinkanmu dengan Zainab. Ulama pendidikan kata apa? At-ta'lim al-fi'li ablagh min al-qawli. Tulis bahasa Arab. At-ta'lim al-fi'li ablagh min al-qawli. Pendidikan secara amali, praktikal, lebih kesan dia daripada cakap-cakap saja.
Kalau Nabi bagi tahu saja, orang nak tak nampak. Anak angkat bukan anak. Menantu angkat bukan menantu. Nabi dah bagi tahu. Tapi orang masih lagi teragak-agak. Bila Allah Ta'ala bagi zawajnaka, aku kahwin kamu dengan Zainab, duduk dengan Zainab. Maka bila bercampur di antara qauli wa fi'li, kata orang nurun ala nur, menjadi cahaya itu bertingkat. Bukan sakat dia cakap je, dia buat. Di sinilah kata di para ulama, kita para pendakwah jangan cakap saja, kita kena tunjukkan yang kita buat. Cakap saja, kita kena tunjuk yang kita buat. Bila kita kempen orang solat, kita kena solat. Ustaz tu mengajar suruh solat sunat, tapi aku tengok lepas mayan, dia pun assalamualaikum dia duduk buat sosen tak main sunat. Walaupun kita akan solat sunat di rumah, tapi dari sudut tarbiyah amali kita kena solat dari situ supaya murid-murid tengok, oh ini cara dia. Kan itu dia. Rokok haram. Lepas kuliah ni ustaz ada berkebut isap rokok. Elah, mana boleh macam tu. Sebab itulah saya kata ustaz-ustaz, para pendakwah, bila kita ajar ilmu sunnah, kalau kita tak mampu nak buat, kita kena maklumkan kepada pelajar. Contohnya dalam solat, cara kita duduk kaki kena bilipat, duduk tawarruk, duduk iftiras. Kan dalam solat ni antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu berbeza. Tapi setelah kita sakit lutut, sakit gaut, pelajar-pelajar buat apa yang saya ajar, jangan ikut apa yang saya buat sebab saya uzur. Itu bagus betul. Sebab itu waktu ana mengajar kitab Keindahan Islam, kita ajar bab, saya kata dua perkara yang saya ajar saja orang. Ini saya mengaku betul lagi ni. Tak usah buat spekulasi. Dua perkara yang saya ajar orang, saya tak buat. Dia kata guano abang tu. Yang lain banyak lagi tak buat, tapi tak nampak. Yang ni nampak. Yang pertama, ketika kita mengajar orang kelebihan keharusan poligami. Poligami ni harus dalam Islam. Nabi kita isteri dia ramai, tapi sayanya muwahhid kata orang. Ahlu tauhid seorang je ada. Itu kalah saja. Yang kedua, waktu saya pergi ceramah, kempen derma organ. Lepas-lepas ceramah, penganjur kata, Ustaz, saya orang ni sampai hari ni saya belum tanda tangan lagi. Siapa-siapa yang nak tanda tangan derma organ, silakan, harus ulama kata. Tapi saya belum buat benda tu. Adapun saya kempen vaksin, saya ambil injek. Orang nak ambil gambar saya vaksin, ambil, tunjuk. Memang ada bukti sungguh. Bila mari penggalak pula, kita injek lagi penggalak. Itu tak ada masalah. Tapi dalam kita kata ada perkara, kalau boleh, pendidikan dari sudut tarbiyah, dari sudut amali lebih kesan daripada cakap saja. Pasal itulah ustaz-ustaz, guru-guru kena tunjuk contoh. Kita ajar dalam kelas, pelajar kena semayang sunat, kena solat berjamaah. Tiba-tiba bila sampai waktu solat, ustaz nak bawa kereta keluar. Budak kata, iya, cakap solat, dia lari. Macam mana? Jangan buat. Isu yang ketiga. Wallahu ahaqqu an takhsha. Ayat ini Allah kata, Allah yang patut kamu takut. Jangan takut pada manusia. Kalaulah ketetapan Allah Ta'ala buat, ketetapan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan yang telah dibuat oleh Nabi SAW, maka kita jangan takut berdepan dengan masyarakat. Tapi janganlah orang panggil kasar sangat. Gunalah pendekatan hikmah. Saya belajar ilmu dakwah. Masyarakat ni dia tak suka benar kalau kita sebut, ini perbuatan ini bid'ah ni. Jangan sebut. Kita kata, perbuatan ni macam mana? Perbuatan ni tidak ikut sunnah. Kan lebih lunak. Tak ada dalam sunnah ni. Sebab tu bila orang tanya saya, Ustaz, macam mana baca? Kita kata tak ada dalam sunnah. Kalau kata bid'ah, naik lalu taraf. Ustaz ni suka membid'ahkan amalan orang. Benda tu bid'ah sungguh. Tapi kalau ada bahasa yang boleh lunakkan, kita lunakkan bahasa. Jadi tapi
Dalam ayat ini Allah kata, wallahu mu takut ke Tuhan, jangan takut ke orang. Kita ni takut ke orang lebih pada takut ke Tuhan, itu masalah kita. Menyatakan hak, la yakhafu fillahi laumatu laim. Jangan takut untuk menjaga hak Allah walaupun dicerca oleh orang. Jangan. Yang keempat, alladzina yuballighuna risalatillah. Orang yang telah menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Ayat ini Allah Ta'ala puji Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan mereka menyampaikan, mereka dah menyampaikan. Jadi kita hari ni pun para pendakwah nak dapat pujian daripada Allah, nyatakan yang benar, nyatakan yang hak, jangan takut pada manusia. Jangan takut kepada manusia. Sebab itu di akhir ayat Tuhan kata apa? Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala tahu belaka apa yang kamu buat. Jangan cuba-cuba takut, jangan duduk takut pada manusia. Wa kana Allahu ala bikulli syai'. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di ayat ni dia dekat-dekat. Jadi kalau kita nak baca kena berhati-hatilah kan. Kalau saya silap sebut tu, tuan-tuan kekal dengan ayat yang ada dalam Quran tu. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Tengok. Allah kata menyampaikan, Allah Ta'ala tahu apa yang nak. Maknanya kita nak jadi penyampai, nak jadi pendakwah, sampaikanlah ilmu itu dengan ikhlas. Jangan takut pada manusia, takut pada Allah. Sebab Allah tahu kita buat kerja ke tidak. Itulah kata-kata para pendakwah. Tuhan nak tengok kita buat kerja ke tidak. Tuhan tak tengok kita berjaya atau tidak. Kalau berjaya, alhamdulillah, nurun ala nur. Tapi kalau tak berjaya, mana kita telah menyampaikan tugas, menjalankan tugas bahawa kita telah menyampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala ini kepada manusia. Baik. Kita berpindah pada al-fawaid al-ilmiyah. Al-fawaid al-ilmiyah, mana faedah yang kelima dalam ayat ini. Wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaik wa an'amta alaih. Ayat yang pertama kita baca tadi, kan? Ayat yang pertama yang kita baca saat ni ayat 37. Ayat ini tanda pelajar. Fihi as-sana'u ala Zaid bin Harithah. Ayat ini Allah Ta'ala puji Zaid bin Harithah. Allah uji dia dengan keluarga dia, tapi Allah nak angkat darjat dia. Sampai hari kiamat, orang akan sebut nama Zaid. Dalam Quran ada Zaid. Dalam Quran kita boleh sebut nama Zaid dalam salat. Falamma qada Zaidum minha wa tara. Ulama tadabbur kata, apa kelebihan Zaid? Annallahu sammahu fil Quran. Allah Ta'ala namakan Zaid dalam Quran. Siapa dia engkar Zaid sebagai sahabat Nabi, kufur orang itu. Sebab Tuhan sebut, falamma qada Zaidum minha wa tara. Sahabat lain yang besar lagi daripada Zaid tidak disebut nama dalam Quran. Nama Sayyidina Umar tak ada dalam Quran. Tapi nama Zaid ada. Itulah kata ulama. Ulama tadabbur kata apa? Allah uji, dia nak angkat darjat. Zaid diuji, nama dia disebut sampai ke hari kiamat. Masya Allah. Walam yusammi minas sahaba bismihi ghairahu. Allah tak sebut nama sahabat lain dengan nama dia direct lain daripada Zaid, tak ada. Abu Bakar, dia sebut dhamir dia. Izhuma fil ghar. Ketika mereka berdua dalam gua. Ulama tafsir kata huma, Nabi sallallahu dan Abu Bakar. Tapi tak sebut Abu Bakar. Abu Bakar fil ghar lah. Tapi Zaid, Masya Allah, Allah sebut nama dia. Yang kedua, annallah akhbar anu an'ama alaihi. Allah Ta'ala sebut. Tengok dalam ayat yang terkata. Wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi. Ketika bercakap dengan orang yang Allah beri nikmat ke atasnya. Ya Rabbi, besarnya kedudukan Zaid. Apa dia? Tuhan bagi dia nikmat Islam, nikmat iman. Wa hadhihi syahadatun min Allah.
Ulama tafsir kata ini saksi daripada Allah bahawa Zaid mukmin zahiran wa batinan. Zaid seorang mukmin yang zahirnya yang batinnya. Kemudian wa an'amta, mu pula bagi nikmat pada dia dengan merdekakan dia, mu jaga dia, buat anak angkat pada dia sampai peringkat di awalnya kamu binkan dia kepadamu. Masya-Allah. Mulia Zaid. Apa dia duduk dengan orang yang mulia. Tapi penatlah Zaidnya nak dapat title pangkat ni. Berapa lama kita boleh bayangkan, tuan-tuan, saya lah, ana duk khayal waktu ana baca kisah Zaid ni, saya duk mikir berapa lama Zaid termenung. Berapa lama Zaid orang panggil membawa diri sedih dengan rumah tangga yang bergolak. Tapi selepas daripada itu, masya-Allah, an'am apa ni? An'amallahu alaihi wa an'amta. Masya-Allah. Falamma qada min Zaidun, dalam Quran Tuhan sebut. Masya-Allah. Mulia engkau ya Zaid. Sabar, Allah angkat darjah. Kita berpindah kepada yang keenam. Wa istaqulu lillazi an'amallahu alaihi. Ketika mu kata kepada orang yang engkau buat baik pada dia. Siapa dia Zaid? Ayat ini mengajar kepada kita bahawa mana-mana orang yang mari jumpa kita sebagai ustaz, pegawai suluh, pegawai agama jajahan, pegawai apa saja, imam, jangan mudah-mudah suruh orang bercerai. Ajar dulu, bagi nasihat dulu. Tapi sekarang ni kata-katanya ramai sangat orang bercerai sekarang ni. Yang kahwin tak sempat duduk sekali dengan suami pun bercerai. Yang dah nak boyah nak boleh anak pun bercerai. Sampai mereka pegawai agama kata mari nak bercerai, suruh cerai lalu lah. Panjang cerita. Masuk mahkamah 3 kali 4 kali pun tak selesai juga, nak bercerai juga, cerai lalu senang. Tak boleh. Tak boleh dia. Sesiapa yang orang mari minta pandangan, kita kena bagi nasihat yang betul. Tengok dalam cerita ini, Nabi SAW bila Zaid mari mengadu, Nabi kata, tak boleh Zaid, jangan cerai. Duduk dulu dengan isterimu, baik-baik. Damaikan dulu. Padahalnya Nabi dapat wahyu dah. Satu hari nanti Zaid nak akan kahwin dengan dia. Tapi Nabi tak mudah-mudah. Ambil kesempatan lah. Jangan ambil kesempatan. Ni ada cerita orang zaman dulu, jangan main cerita lah. Dia kata orang dulu bila orang mari mengadu kepada dia tak baik dengan suami dia. Dia kata apa? Kalau dengan saya lebih baik kot. Mengamuk selalu orang tino ni. Dah dengan ustaz baiklah, cukup cerai lah dulu. Jangan. Yang ketujuh dalam masalah ini, falamma qada Zaidun minha wataran. Zaid ini asalnya hamba, Nabi merdeka letak nama dia bin Muhammad. Dalam ayat yang awal dulu, ayat yang kelima, Allah kata ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka kepada ayah dia, jangan panggil kepada mu. Ud'uhum li'abaihim. Maka tukarlah Zaid itu kepada Zaid bin Harisah. Dan haram ke atas dia nak mengaku Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan, Zaid bin Muhammad orang yang hebat, amin. Anak pula Khadijah. Anak orang besar, dipercayai di Mekah. Tiba-tiba hilang daripada dia title Zaid bin Muhammad. Habislah dia. Isteri dia pula comel, bangsawan, terpaksa kena berpisah. Zaid kesunyian, sedih. Maka Allah SWT nak tukar kesedihan Zaid itu dengan namanya dibaca sampai hari kiamat. Tuhan sebut dalam Quran, falamma qada Zaidun minha wataran. Allahu Akbar. Maka namanya disebut-sebut dalam Quran, dalam mihrab, datang menara masjid, semua nama Zaid disebut, nama orang lain tidak disebut. Itulah kata ulama, mulianya Zaid
Oleh kerana dicabut kemuliaan bin pada Muhammad, Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Quran. Masya Allah. Saya tak tahu pencatat boleh tulis ke tidak, sebab idea ni panjang sangat. Jadi kita kata gini, setelah Allah Ta'ala hilangkan nikmat Zaid berbinkan Muhammad, malah Allah Ta'ala gantikan kesedihan itu, kehilangan nama, kehilangan isteri, dengan namanya dirakam dalam Quran. Itu lebih lunak. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita, seorang sahabat Nabi nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni orang rapat dengan Nabi, dia ni penjaga penulis Al-Quran. Satu hari Nabi kata, "Ya Ubay, inna Allah amarani an aqra'a alaik." Qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah amarani." Allah Ta'ala perintahkan supaya Ubay itu baca Quran. Aqra' alaika al-Quran. Qala Ubay, Allah sammani. Allah Ta'ala namakan saya Ubay. Qala, kata Nabi, Allah sammaka li. Allah Ta'ala namakan, suruh aku baca Quran kepadamu. Faja'ala Ubay yabki. Ubay menangis. Sebab apa? Namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan Zaid? Namanya bukan sahaja disebut, dirakam dalam Quran, dalam min kalamillah, min kalami Rabbina. Tentulah Zaid akan tenang. Kehilangan nama nisbah kepada Nabi tak apa. Kehilangan zaujah yang disayangi juga tak apa. Tapi namanya terakam dalam Quran yang begitu mulia. Alhamdulillah, sudah tentu Zaid akan tenang. Yang ke-8, falamma qada Zaidun minha watara. Zaid menceraikan isterinya dengan cara tenang, bukan dipaksa. Talaqaha an raghbah. Maknanya dia sudah tak serasi, sudah tidak ada lagi orang panggil jalan untuk berdamai, maka dia cerai dengan baik. Maka ayat ini zawwajnakaha menunjukkan kelebihan Zainab. Fadilatu Zainab radhiyallahu anha ummul mukminin, Allah yang kahwin dia daripada 7 lapis langit, tanpa khutbah, tanpa peminangan, tanpa saksi. Tulis tuan-tuan. Fadilatu Zainab haitsu tawallallahu tazwijaha min Rasulillah min duni khitbatin wala syuhud. Tak ada orang gimbina Zainab, kita nak pinang awak ni, enggak. Tak ada saksi, tak ada. Siapa dia saksi, siapa dia kahwin ni? Zawwajnakaha, aku kahwinkan kau. Kata Zainab radhiyallahu anhu, zawwajukunna ahalikunna. Isteri-isteri Nabi yang lain, kamu semua dikahwinkan oleh keluargamu. Wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawat. Aku telah dikahwinkan oleh Allah dengan Nabi daripada 7 lapis langit. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini sahih, rawahu al-Bukhari. Zainab faham. Dia kata aku dikahwinkan oleh Allah daripada 7 lapis langit. Baiklah. Yang ke-9. Falamma qada Zaid minha wataran. Apabila Zaid cerai isteri dia, tadi saya sebut, patutnya duduk di sini. Falamma qada Zaid minha wataran, mana Zaid cerai isteri dia dengan cara dia tak nak, bukan dipaksa, bukan di apa-apa. Tapi Zaid memang dia tak nak dah isteri dia ni. Aku tak boleh duduk dah dengan dia. Kata di ulama, al-mar'a iza kanat zata zaujin, mana-mana perempuan yang ada suami, jangan siapa khianat, jangan siapa goda dia sampai bercerai dengan suami. Lah, itu kerja syaitan yang paling besar. Kerja syaitan yang paling besar selepas daripada dia boleh mensyirikkan orang kepada Allah, iaitulah memisahkan antara suami isteri. Jadi Zaid ni dia berpisah kerana dia tak nak, bukan kerana dipaksa oleh siapa, boleh kerana oleh dikhianat oleh siapa. Tak, dia tak boleh duduk dengan Zainab. Maka kita mengatakan mana-mana orang yang memisahkan antara suami isteri, tak kira dengan cara apa, dengan cara bagi bunga ke, bagi apa, orang perempuan dia mudah tergoda. Tengok orang asyik tu bagi bunga je, suami tak pernah bagi bunga, suami bagi duit, bagi kasih sayang. Tapi mari bapak jantan ni duk mai bagi bunga, bagi KFC contoh-contohnya, I mula tertarik hati.
Ini penjahat nama dia, bukan penggoda, peruntuh rumah tangga orang, manusia yang celaka, manusia yang jahat. Baik, yang terakhir, ayat akhir sekali Allah kata tadi, Allah sebut apa? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapa dari kalangan laki-laki kamu. Muhammad bukan daripada bapa ayah kepada siapa-siapa. Ibtalu bunuwatil ad'iya, ayat ini membatalkan satu adat jahiliah yang besar, iaitulah anak angkat jadi bin kepada ayah dia, tak boleh, kena batalkan. Habis Nabi kata innama ana lakum mislul walid, aku ni macam ayah. Itu dia panggil ayah dari sudut pendidikan tarbiyah, bukan ayah dari sudut nasab keturunan. Maka jelaslah kepada kita, Nabi ni bukan bapa pada laki-laki, artinya Nabi SAW tidak ada anak laki-laki yang besar. Anak laki-laki dia semuanya wafat ketika masih kecil. Dan sifat Nabi wa khataman nabiyyin, Nabi kita Nabi yang terakhir. Kalau ada lagi orang mengaku jadi Nabi, pulah telinga dia, sompak dalam penjara. Tak ada faedah orang hidup atasnya mengaku jadi Nabi setelah Nabi kita tutup pintu kenabian, sudah tidak ada lagi selepas daripada Nabi SAW. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita separa ringkas pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 41 hingga ayat 44 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.